Untuk video ini, cikgu akan menerangkan untuk soalan 2 yang ini, iaitu bagaimana kita nak menghuraikan suatu gabungan penjelmaan. Jadi, mari kita lihat dahulu penjelmaan yang ada di sini, iaitu kita ada yang tadi sebelum kita terangkan berkaitan dengan translasi, pantulan, putaran dan juga pembesaran. Translasi selalunya dia akan berikan nilai X dengan Y, satu arah dia, dan pantulan selalunya dia akan berikan nilai garis pantulan tersebut. Untuk putaran dia ada 90 ataupun 180 saja, sama ada ikut ataupun lawan arah jam, dan dia ada pusat putaran. Bagi pembesaran dia ada pusat untuk pembesaran tersebut dan juga faktor skala. Kalau dilihat daripada soalan nombor 2 ini, dia ada U dan juga V. Maksudnya ada dua penjelmaan yang akan digunakan. Okey, bagaimana kita nak mengetahui penjelmaan apa yang digunakan? Sama ada translasi, pantulan, putaran ataupun pembesaran. Jadi untuk itu kita kena lihat daripada gambar rajah tersebut. Okey, langkah yang pertama, kalau cikgu lihat dekat sini ada satu objek dan juga ada image yang berlainan saiz. Jadi sudah pasti yang ini adalah suatu pembesaran. Jadi kita sudah dapat satu, ini adalah pembesaran. Jadi kita kena pilih sama ada yang lagi satu adalah suatu putaran atau pantulan ataupun translasi. Jadi kita lihat kembali pada rajah tersebut. Jadi di sini cikgu akan padamkan dahulu semua sekali. Ini adalah bahagian yang pertama yang kita buat tadi. Okey, jadi kita bandingkan. Di sini dia ada dua gambar rajah yang sama atau sepadan. Cuma kalau kita lihat bentuknya adalah satu songsangan. Jadi di sini adalah kita boleh pilih dia adalah satu pantulan. Setelah kita kenal pasti penjelmaan yang terlibat, kita akan tuliskan di bahagian U dan juga V. Jadi untuk U juga akan tulis sebagai pantulan. Dan V sebagai pembesaran. Jadi kita akan selesaikan dulu yang bahagian yang A ni dahulu berkaitan dengan pantulan. Kalau dilihat untuk pantulan yang ini, kalau dilihat di bawah ni pantulan, dia pada garis tertentu. Jadi kita lihat kembali gambar rajah tersebut. Okey, jadi di sini juga akan buat garis. Jadi kita tentukan garisnya adalah di sini. Ini adalah garis untuk pantulan. Jadi bila kita sudah menentukan garis tersebut, cikgu dapat tahu bahawa garis tersebut adalah sama dengan Y sama dengan kosong ataupun pada paksi Y. Jadi cikgu akan tuliskan di bahagian bawah ini. Okey, ikut tata cara yang tadi. Okey, pada garis jadi cikgu tulis pantulan pada garis Y sama dengan kosong. Seterusnya kita akan mencari nilai V pula, iaitu bahagian pembesaran. Untuk pembesaran yang ini ada beberapa maklumat yang perlu kita cari, iaitu berkaitan dengan pusat pembesaran dan juga faktor skala. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana kita ingin mencari pusat bagi suatu pembesaran tersebut. Jadi kita lihat pada gambar tersebut. Ini gambar rajah yang ini satu berbentuk besar dan satu adalah yang bentuk kecil. Ini adalah objek dia, ini adalah dia punya image dia. Jadi kita akan gariskan penjuru yang sepadan. Contoh yang ini kita akan gariskan dengan yang ini. Yang untuk F ni dengan ini, H akhir ini, dan G dengan yang ini yang sepadan. Okey, cikgu akan buat garisan tersebut.
tinggi pula. Okey, cikgu akan gariskan yang G. Okey, kita dapat. Jadi kita akan lihat garis yang mana atau titik di mana tempat persilangan untuk semua garis. Jadi dilihat dekat sini, ini adalah tempat di mana semua garis itu adalah bersilang. Jadi kita tentukan dia punya titik tersebut, koordinat dia. Kalau cikgu lihat dekat sini, koordinat dia adalah negatif 4, 4. Jadi adalah negatif 4, 4. Jadi negatif 4 ni merupakan pusat bagi pembesaran tersebut. Jadi cikgu boleh tuliskan di bahagian bawah dia seperti ini. Pembesaran pada pusat. Dan kita masukkan koordinat dia. Negatif 4, 4. Baiklah, seterusnya setelah kita sudah dapat mencari pusat bagi pembesaran tersebut, kita akan cari juga faktor skala. Bagi yang sudah tidak ingat apa itu faktor skala, adalah faktor skala sama dengan panjang imej bagi dengan panjang objek. Jadi di sini yang kecil ini adalah dia punya objek dan yang besar ini adalah dia punya image. Jadi bagaimana kita menentukan saiz tersebut? Jadi kita kena lihat panjang yang sepadan. Apa maksud panjang sepadan? Sekiranya kita ambil yang bahagian ini adalah untuk yang objek, jadi image kita kena ambil panjang yang ini. Sekiranya kita ambil panjang objek yang ini, panjang image kita perlu ambil bahagian yang ini. Jadi digalakkan adalah kita ambil yang tegak atau rata. Jadi di sini cikgu akan ambil yang bahagian bawah ini dengan bawah yang ini. Jadi kita akan kirakan kotak dia. Jadi untuk image dia ada 1, 2 kotak. Untuk objek dia ada 1. Jadi kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Jadi kita dapat panjang image adalah 2, panjang objek adalah 1. Dan kena selesaikan 2 bahagi dengan 1 adalah 2. Setelah itu kita akan tuliskan di bahagian ruangan tadi. Jadi faktor skala. Jadi kita tuliskan faktor skala. Dan kita masukkan nilai yang kita peroleh tadi 2. Jadi selesai sudah untuk bahagian